Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi viral satu kenyataan daripada Suhaimi Saad berkaitan tentang dia tak nak pergi mengundi dan dia kata orang yang masuk di dalam menjadi wakil ataupun calon-calon itu mereka telah buat satu perjudian. Nak tengok lanjut tentang kenyataan dia? Jom kita tengok video ini sama-sama. Video ini adalah video di TikTok. Hampa buat mengundi, hampa rasa tu wajib. Esok Allah tanya, hampa buat SS tak fikir macam tu. Aku bumi pun tak sama dengan hampa. Hampa tahu tak orang yang mengundi ambil calon tu keluarkan wang pertaruhan. Judi tahu tak? Yang hang duk pergi sokong, duk pergi bela, duk pergi undi tu. Tak kira PAS ke UMNO ke apa-apa, pergi tanya betul tak ada wang pertaruhan. Kalau kalah hangus. Judi Wang ke pertaruhan tak? Judi. Itu pemimpin-pemimpin yang berjudi tu yang hampa nak pergi angkat jadi pemimpin. Wakil-wakil rakyat tu. Oh, sorry. Jangan main larang kata jangan tak mengundi lah, jangan tak apa. Cara fikir hang, cara faham agama hang tak sama dengan SS. Watch out. Watch out. Nak mengundi silakan. Esok jawab sendiri di depan Allah. Itu kenyataan beliau di TikTok sangat menarik. Dia kata orang yang letakkan pertaruhan, wang pertaruhan itu adalah judi. Dan dia kata nanti Allah Ta'ala akan tanya macam mana hang nak jawab. Okey, tak apa, kita tengok betul ke judi. Isu ni adalah isu yang lama dan memang telah dibahaskan sejak berkurun lama. Jadi saya nak baca sama-sama hari ini bersama-sama dengan anda satu kenyataan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan berkaitan tentang isu ini. Disebutkan di sini hukum wang pertaruhan dalam pilihan raya. Ini 2018 walaupun sekarang isu 2022 ni isu lama. Soalannya, adakah wang pertaruhan dalam pilihan raya yang dikenakan kepada setiap calon merupakan perjudian? Jawapannya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukur kami ucapkan kepada Allah, selawat dan salam kami panjatkan ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhir. Dia sebut dalam menjawab persoalan ini dua perkara perlu difahami terlebih dahulu. Kalau hang tak faham dua benda ni, nanti hang jadi merapu macam mana kawan tadi. Yang pertama iaitu definisi perjudian. Hang kena tahu maksud perjudian itu apa. Dan yang kedua, wang pertaruhan dalam pilihan raya itu apa. Sebab al-hukmu ala tasawwuri. Hukum berdasarkan kepada gambarannya. Awak tak boleh main letak hukum ikut hang dengar atas kepala telinga hang saja. Tak boleh. Awak tak boleh buat hukum ikut suka sedap hati mulut hang saja. Tak boleh. Dia kena berdasarkan kepada gambaran yang sebenar. Jadi disebutkan dalam penulisan ini, sebagaimana kami telah jelaskan dalam beberapa isu lain sebelum ini, perjudian atau dalam bahasa Arab diistilahkan sebagai qimar atau maisir, bermaksud apa jua aktiviti yang melibatkan pertaruhan, iaitu pihak yang menang akan mengambil semua pertaruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan pertaruhannya. Ini rujuk dalam kitab mana bang? Ini dalam kitab Al-Mughni. Bukan kitab Al-Mughni Ibn Qudamah ini saja yang sebut tentang hal ini, tetapi kitab-kitab para ulama memang banyak menyebutkan berkaitan tentang definisi ini. Maksudnya orang yang menang akan kaut keuntungan daripada orang yang susah, hasil daripada pertaruhan tadi. Definisi di atas menggambarkan bahawa perjudian merupakan satu bentuk gharar fahish, iaitu satu bentuk penipuan yang cukup cela, cukup buruk, yang jelas pengharamannya seperti mana yang ditegaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Manakala wang pertaruhan dalam pilihan raya merupakan suatu istilah yang tidak tepat. Maksudnya yang hang nak pergi kata di dalam pilihan raya adanya wang pertaruhan, itu adalah kenyataan yang tidak tepat dan tidak cermat. Ini kerana dari sudut undang-undang ia tidak dinamakan wang pertaruhan. Sebaliknya, wang deposit yang perlu dibayar oleh calon yang ingin bertanding dalam pilihan raya kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR termaktub dalam Peraturan-Peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya 1981 perkara 5/1. Yang tu. Jadi perkataan yang digunakan di dalam Undang-Undang Malaysia, dia tak guna wang pertaruhan, tetapi dia guna perkataan wang deposit.
Penggunaan perkataan yang berbeza boleh membawa maksud yang berbeza. Penggunaan perkataan yang berbeza boleh memaksudkan hukum yang berbeza. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala jelaskan banyak perkara. Di antaranya wa halallahu al-bai' wa haram riba. Allah Ta'ala halalkan urus niaga jual beli dan Allah Ta'ala haramkan daripada kita melakukan riba. Sedangkan kalau ikutkan daripada sudut jual beli, dia juga menambahkan keuntungan, menambahkan pendapatan, mengambil wang lebih daripada kos yang dikeluarkan. Kos awak RM5, awak jual RM10. Awak dapat untung RM5 lebih daripada kos yang awak keluarkan. Riba ini awak hutang RM5, awak bayar RM10. Itu riba. Sebab apa? Sebab ambil lebih daripada hasil pinjaman. Jadi ini walaupun nampak macam sama tapi tak sama sebab gambaran itu berbeza. Satu gambaran adalah gambaran jual beli dan satu lagi adalah gambaran di dalam bentuk pinjaman. Yang mana dalam pinjaman tidak ada boleh ambil lebih daripada tu. Melainkan ada beberapa isu yang kita kata ulama telah memutuskan tentang hal berkenaan. Jadi penggunaan perkataan yang berbeza boleh memberikan maksud yang berbeza. Kalau awak guna perkataan pertaruhan, ia akan membawa maksud pertaruhan. Kalau awak menggunakan perkataan deposit, perlu diadaptasi, digambarkan dalam bentuk deposit. Deposit ini adalah satu perkara yang ulama-ulama berbincang berkaitan tentangnya dan telah diputuskan bahawa ia termasuk dalam perkara yang harus di dalam bai' urbun dan sebagainya. Contohnya, suami Sa'ad dan Diana Naim ni buat bisnes jual karipap. Dan apabila ada orang buat majlis dan minta dibuat karipap daripada suami Sa'ad dan juga Dina Naim ni, lalu diorang pun buat karipap tu, diorang boleh tak minta deposit dulu? Boleh, mereka minta deposit dulu. Jadi deposit itu dipakai. Kalau contoh tiba-tiba hari kejadian kata, oh tak jadi majlis, jadi deposit itu hangus. Yang ni apa disebut pertaruhan ke? Tak, ini disebut sebagai deposit. Disebut di dalam perbincangan fiqahnya dalam bai' al-urbun. Kita tengok apa yang disebut oleh kenyataan peraturan pilihan raya berkaitan tentang maksud ini. Dia kata seseorang calon atau seseorang lain bagi pihaknya hendaklah mendepositkan atau menyebabkan didepositkan dengan pegawai pengurus atau pegawai pilihan raya negeri antara tarikh notis pilihan raya yang disebut dalam peraturan 3 dan pukul 10 pagi pada hari penamaan. Wang sebanyak RM10,000 dalam hal pilihan raya bagi Dewan Rakyat atau wang sebanyak RM5,000 dalam hal pilihan raya bagi Dewan Undangan Negeri dalam bentuk tunai, draft bank atau apa-apa bentuk lain yang ditentukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi kalau kita tengok dekat situ, perkataan yang dipakai adalah didepositkan dan juga disebut sebagai mendepositkan. Dia tak sebut sebagai ini adalah satu pertaruhan. Pada perkara 7 pula menyatakan deposit itu hendaklah terlucut hak jika selepas pengundian dijalankan dan selepas penjumlahan rasmi undi oleh pegawai pengurus, calon itu didapati tidak dapat lebih daripada 1/8 daripada jumlah bilangan undi yang didapati oleh semua calon dalam bahagian pilihan raya itu. Apa yang kita faham daripada undang-undang ini? Kita faham bahawa yang pertama, apabila dia tak dapat 1/8 daripada jumlah undi, ke wang deposit dia dikira sebagai hangus. Yang kedua, deposit itu hangus tidak sampai pun kepada orang yang menang. Bukannya kalau contoh dia bayar RM10,000 untuk pilihan raya parlimen macam sekarang ni, dia bayar RM10,000, RM10,000 tu pergi bagi dekat orang yang menang. Itu tidak berlaku seperti itu. Kalau berlaku seperti itu baru nampak macam unsur pertaruhan. Sekarang ni unsur pertaruhan macam mana? Kawan yang menang tak dapat duit pun. Jadi sebab tu kita duk kata, hang kena pergi tengok sifat tu betul-betul. Jangan mencakap suka hati mulut saja. Yang undang-undang kata hang tak dapat undi sekurang-kurangnya 1/8 daripada jumlah keseluruhan undian, maka hang tak dapat deposit hang balik tu. Yang tu maksudnya dia pakai kaedah yang dibenarkan oleh agama juga. Wang tersebut hanya dilucutkan hak dan menjadi milik SPR jika calon tidak mencapai had bilangan undi yang ditetapkan. Ia boleh dianggap sebagai denda dalam bab ta'zir bil mal bagi melindungi sistem pilihan raya disertai oleh orang yang sekadar ingin bertanding tanpa memiliki matlamat yang jelas demi kemaslahatan umat dan negara. Kalau awak nak kata wang deposit itu adalah wang pertaruhan, awak
awak memang betul-betul nampak tak mengaji langsung, tak payahlah nak sebut pergi tengoklah kitab mana ke apa ke, memang tak ada pun hang yang pening dalam bab tu. Wang pertaruhan pun tak ada sifatnya, wang perjudian pun tak ada sifat dia. Yang ada hanyalah ini adalah deposit yang dibenarkan oleh agama untuk hal berkenaan. Hang nak pergi undi ikut sekati hang, hang tak mahu nak pergi undi ikut sekati hang. Tapi kita mengajak orang lain untuk pergi mengundi kerana ini adalah tanggungjawab kita untuk mencari dan memilih pemimpin-pemimpin di tempat-tempat kita, di lokaliti kita yang akan bersuara dengan suara-suara kita. Ini adalah satu tanggungjawab yang cukup besar. Tetapi kalau awak nak berkempen orang tak pergi mengundi, maka saya adalah orang yang akan menentang anda. Ada orang ingat satu undi itu adalah perkara yang sedikit, perkara yang remeh. Tidak sebenarnya. Satu undi adalah satu undi yang cukup besar. Kalau awak semua tak pergi mengundi, tak akan ada orang yang akan dipilih dan mentadbir negara kita. Oleh sebab itu, perlunya ada pengundian dan kita perlu masuk. Ini adalah satu keperluan. Ini adalah satu tanggungjawab. Jika orang Islam di Malaysia tak pergi mengundi dengan fatwa Suhaimi Sa'ad ini, ia akan merosakkan dan juga memudaratkan negara kita. Siapakah orang yang akan dipilih oleh rakyat-rakyat yang tersisa? Pastinya mereka akan memilih orang yang mereka suka. Siapakah orang yang mereka suka? Pastinya bukan daripada kalangan orang Islam kerana orang Islam telah mengikut fatwa buruk dan keji daripada Suhaimi Sa'ad. Oleh itu sahabat-sahabat, kita tak boleh main cakap saja. Dapatkan buku ni. Inilah Islam yang semestinya difahami. Kita dapat tahu berkaitan tentang bagaimanakah menggunakan akal dengan betul di dalam agama ini. Agama ni bukan hang buang akal dalam kepala otak, ambil benda yang tak masuk di akal. Tidak. Dia telah menggunakan akal dengan sebaiknya. Dapatkan buku Inilah Islam yang semestinya dia fahami. Direkomendkan oleh ramai ustaz-ustaz kita juga untuk kita baca. Saya letak link dekat bahagian description. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, sekarang dekat YouTube ada satu function yang baru, iaitu anda boleh bagi super thanks kepada saya. Awak nak belanja saya, boleh, tak ada masalah. Di bawah video saya ini ada satu butang super thanks. Anda boleh tekan butang berkenaan, belanja berapa banyak yang awak nak, silakan. Wallahu ta'ala, terima kasih banyak sahabat-sahabat. InsyaAllah kita jumpa dalam video reaction yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.